Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negara keusahawanan unggul 2030. Saya Muhammad Nakib, salah seorang pegawai Sekretariat Protege Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau lebih dikenali sebagai MEDEC. Akan bersama anda sepanjang slot MEDEC to you kita pada siri kali ini. Sebelum saya mulakan sesi pada hari ini, saya ingin mengajak anda semua yang berada di hadapan peranti masing-masing untuk jom tekan like dan share FB Live ini kepada kawan-kawan, saudara mara, kenalan anda yang berminat untuk menjadi usahawan. Jangan lupa juga untuk ikuti laman media sosial rasmi kami untuk mengetahui maklumat terkini berkaitan program-program yang ditawarkan khususnya kepada graduan dan juga belia. Pada hari ini, kita akan bawakan topik istimewa kepada graduan dan belia yang berminat untuk menjadi usahawan. Di penghujung sesi ini nanti, kita akan buka soalan untuk diajukan kepada panel. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan ajukan soalannya di ruangan komen sepanjang program ini berlangsung. Sekiranya memerlukan sebarang maklumat lanjut dari panel dan saya akan bacakan soalan tersebut. Bersama-sama kita pada hari ini merupakan 3 orang panel jemputan yang kita bawakan khas untuk anda, iaitu Puan Zanawiyah binti Hassan, Ketua Sekretariat Protege MEDEC. Yang kedua, Encik Edmund Hassan, Head of Business Development Center of Development atau SEDAR SME Bank, dan Encik Muhammad Syafiq bin Dato' Abdul Halim, Head of Franchise Marketing Perbadanan Nasional Berhad atau dikenali sebagai PERNAS. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Okey. So, harapnya semua panel kita berada dalam keadaan baik-baik dengan keadaan pandemik sekarang ni ya. Okey. Saya berasa amat teruja dan bertuah kerana dapat bersama-sama dengan orang-orang yang hebat yang telah banyak menyumbang dalam program-program pembangunan usahawan di Malaysia. Jadi, mari kita kenal panel-panel kita terlebih dahulu. Sedikit latar belakang untuk panel pertama kita adalah Puan Zanawiyah Hassan. Beliau merupakan Ketua Sekretariat Protege di MEDEC. Beliau merupakan pegawai takbir dan diplomatik yang telah memulakan perkhidmatan pada tahun 2001 sebagai penolong pengarah PTD Grade M3 di Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau juga seorang pemegang ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan keuangan di Universiti Kebangsaan Malaysia dan sarjana pentadbiran perniagaan keuangan di Universiti Putra Malaysia. Selain itu, Puan Zanawiyah turut sedang melanjutkan pelajaran secara sepenuh masa di dalam pengajian Dr. Falsafah PhD Pembangunan Sumber Manusia. Sepanjang perkhidmatan beliau, Puan Zanawiyah telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali. Seterusnya, panel kedua kita adalah Encik Edmund, merupakan Ketua Pembangunan Perniagaan di SEDAR SME Bank, berpengalaman dalam komunikasi pemasaran. Encik Edmund telah bekerjasama dengan lebih daripada 50 jenama tempatan dan antarabangsa dan memenangi beberapa anugerah termasuk A+N APIS Marketing Effectiveness Gold Award. Disebabkan pengalaman beliau dalam memacu kempen yang membawa kepada 150,581 individu dan PKS yang dilatih selama 2 tahun, beliau mempunyai kepakaran dalam bidang teknologi digital, pemasaran dan penjenamaan. Dan beliau adalah pemegang ijazah sarjana muda sastra dari California State University, Fresno. Dan panel terakhir kita adalah Encik Muhammad Syafiq Dato' Abdul Halim. Beliau merupakan Ketua Seksyen Pemasaran Franchise di PERNAS. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun 2010 sebagai pegawai di Koridor Wilayah Selatan
dan telah menjadi Ketua Koridor Wilayah Selatan pada tahun 2014. Pada tahun 2018, beliau telah dilantik sebagai Ketua Seksyen Pemasaran Franchise. Beliau merupakan graduan Universiti Utara Malaysia di mana beliau memperolehi ijazah sarjana dalam pentadbiran perniagaan dan pengurusan perniagaan. Selain itu, beliau juga merupakan jurulatih profesional yang diperakui oleh Institut Pengurusan Malaysia sejak tahun 2014. Baik, untuk makluman semua, sesi kita pada hari ini, saya akan menjemput Ketua Sekretariat Protege Puan Zanawiyah binti Hassan untuk mengongsikan apakah itu protege. Silakan Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negara keusahawanan unggul 2030. Terima kasih kepada Encik Nakib, moderator atau MC pada malam ni. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berkongsi sharing mengenai program-program yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC melalui unit Sekretariat Protege. Jadi pada malam ni saya terlebih dahulu ingin mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian jika terdapat sound-sound background yang di luar daripada kawalan saya pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan taklimat saya pada malam ini dengan pengenalan mengenai MIDEC. Secara ringkas saja saya ingin menekankan mengenai misi MIDEC. Misi MIDEC untuk membantu usahawan untuk meningkatkan kapasiti usahawan dan juga melalui misi utama MIDEC lah, iaitu mewujudkan ekosistem keusahawanan yang holistik dan kondusif untuk menyokong agenda pembangunan keusahawanan negara. Agenda keusahawanan negara yang inklusif, mempan serta dipacu oleh pengetahuan yang inovasi. Melalui misi ini terdapat tujuh peranan dan fungsi MIDEC lah. Di antara dalam tujuh tu terdapat fungsi protege. Okey, seterusnya kita tengok kepada peranan protege lah. Seterusnya protege ataupun nama fungsi protege lah untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan pelibatan graduan, graduan dalam pasaran pekerjaan. Protege khususnya diwujudkan untuk dua fungsi lah. Satu, untuk meningkatkan kebebasan graduan, dan yang kedua untuk meningkatkan kebebasan dan ilmu graduan dalam bidang keusahawanan. Okey, jadi melaksanakan inisiatif meningkatkan pelibatan graduan dalam pasaran pekerjaan sebagai pencari kerja maupun sebagai usahawan melalui latihan peningkatan kompetensi. Jadi sejak protege diletakkan di MIDEC pada tahun 2019, kami menjalankan dua fungsi utama tadi lah, kebolehpasaran graduan dan juga peningkatan kapasiti ataupun meningkatkan pengetahuan graduan mengenai ilmu-ilmu keusahawanan supaya graduan-graduan kita dapat menjadikan keusahawanan ni salah satu pilihan utama mereka lah dalam menyara kehidupan selepas pengajian. Seterusnya terdapat beberapa program utama protege, iaitu yang paling utama adalah program protege ready to work. Okay, program protege ready to work atau RTW telah dilaksanakan sejak 2012 ya. Dan program ini adalah program untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan, di mana graduan akan ditempatkan menjalani latihan di syarikat terpilih lah. Okey, selama 8 hingga 12 bulan. Dan seterusnya pada tahun ini, alhamdulillah, insyaAllah, protege akan melaksanakan program baru keusahawanan untuk usahawan graduan belia yang dikenali sebagai NG,
ataupun New Gen Entrepreneur Online Bootcamp. Yang ini program baru yang kita akan bincangkan lebih lanjut pada malam ni lah. Dan seterusnya program baru di bawah Protege adalah Space, iaitu untuk usahawan dalam kampus. Okay, program ini adalah kita bawakan khas untuk melatih graduan siswa-siswa di dalam kampus memulakan perniagaan. Yang berminat untuk menjalankan perniagaan, kita mula daripada kampus lagi. Okey. Seterusnya kita ada program GRACE. Okey, GRACE merupakan program yang kita tumpukan untuk graduan TVET sebenarnya. Kita fokus untuk graduan TVET. Dan kita GRACE nama Graduate Capacity and Capability. Yang ini tentara perempuan kita sedang bangunkan satu model khusus untuk kita membangunkan graduan TVET. Di mana kita combine kebahagiaan dan juga keusahawanan dalam satu modul yang khusus lah. InsyaAllah kita akan laksanakan program GRACE pada tahun ini juga. Di samping program-program utama tadi, teman-teman, Protege pada tahun ini juga mengadakan program-program reach out, awareness dan developmental program ataupun road. Di dalam program road ni kita berkolaborasi, bekerjasama dengan universiti awam dan universiti swasta dalam kita menerangkan tentang program-program Protege, tentang bagaimana NIDAP boleh membantu graduan-graduan belia. Antara program yang kami laksanakan adalah seperti kita laksanakan terbuka di mana pada di musim ini kita gelar secara online lah. Kita ada kereta dan juga yang paling utama kita Protege akan menganjurkan on air with Protege pada setiap Jumaat, minggu kedua Jumaat setiap bulan. Alright, yang ini kami susun topik-topik yang memberi manfaat kepada graduan lah. Setelah graduan tamat pengajian, apa yang graduan perlu tahu dan apa yang perlu dilengkapkan untuk menempuh alam pekerjaan. Dan seterusnya elemen baru yang Protege, media Protege terapkan, inculcate dalam minta graduan adalah khusus entrepreneurship 101. Yang ini kami wajibkan setiap syarikat yang menyertai program RTW untuk memberikan khusus ini dalam kepada peserta RTW lah. Yang khusus ini dilaksanakan oleh agensi Buang Minda iaitu InScan. Seterusnya adalah kita ada ini adalah fakta ringkas mengenai program RTW. Okey, RTW seperti yang tadi ada satu program kebolehpasaran untuk kita meningkatkan peningkatan diri graduan lah. Alright, yang ini benefit ya. Saya secara ringkas saya ingin jelaskan benefit RTW kepada graduan. Okey, untuk RTW percuma, okey, kerajaan menyediakan secara percuma kepada graduan. Graduan hanya perlu setelah tamat pengajian mengemukakan salinan resume kepada Sekretariat Protege melalui email ataupun melalui kad lain ataupun melalui sosial media Protege. Dan yang kedua, graduan hanya perlu sentiasa melihat sosial media ataupun keep track sosial media Protege, di mana di sosial media Protege, FB, Instagram, Twitter, kami sentiasa update iklan-iklan daripada syarikat-syarikat yang memerlukan peserta RTW, dan juga ada juga iklan yang memerlukan pekerja tetap yang kami letakkan di laman Protege lah. Okey. Penempatan selama 8 hingga 12 bulan. Dan juga graduan akan dibayar dengan elang sebanyak RM1,000 hingga RM2,000 sebulan berdasarkan kelayakan lah, di mana diploma bergantung kepada kelayakan graduan tersebut. Okey, di samping itu, okey, untuk RTW ni graduan akan menerima dilatih, okey, untuk kursus insaniah selama sebanyak 7 kursus wajib yang syarikat perlu laksanakan untuk semasa tempoh latihan tu lah. Antaranya adalah communication skill, negotiation skill, mengenai
apa tu, entrepreneurship tadi, creative thinking, analytic thinking. Okey, itu ada kursus-kursus wajib yang syarikat perlu laksanakan untuk syarikat-syarikat yang menyertai RTW ini menerima manfaat. Okay, jadi saya terangkan mengenai manfaat syarikat-syarikat bila syarikat melaksanakan program RTW. Mana tahu malam ni kan Cik Nakib ada syarikat-syarikat yang mendengar program kita. Jadi syarikat-syarikat ni dia akan mendapat insentif potongan cukai DTD. Okay, sekiranya syarikat memenuhi syarat-syarat pelaksanaan RTW dan syarikat tersebut boleh memohon pemotongan cukai DTD lah. Okey, syarikat-syarikat juga boleh mendapat surat akuan penyertaan RTW daripada Midat Protege supaya mendapat tempat untuk bidaan lah, untuk mendapat bidaan tender bagi syarikat di bawah PK 1.2 lah. Dan juga seterusnya syarikat juga boleh mendapat subsidi untuk penjana kerjaya. Jadi itu saja untuk program RTW, Cik Nakib. Okey, sebelum saya pergi ke penerangan seterusnya mengenai program utama Protege, jadi ayuh kita tonton dulu video daripada alumni Protege RTW. Kita lihat kita dengar apa pandangan ataupun komen daripada alumni Protege. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ni Arfi Zahidi binti Arifuddin dan saya berasal daripada Bandar Baru Bangi, Selangor. Saya merupakan lepasan ijazah sarjana muda dengan kepujian sains sosial dalam kajian hubungan antarabangsa dan tamat pengajian pada tahun 2020 daripada Universiti Malaysia Sarawak. Kini, saya sedang menjalani program Protege Ready to Work di MyTV Broadcasting Sdn Bhd. Sebelum menyertai program Protege Ready to Work, saya merupakan fresh graduate daripada Universiti Malaysia Sarawak. Selepas tamat pengajian, saya mengambil inisiatif untuk menjadi pemandu Grab sebelum diterima bekerja di MyTV. Saya mengambil keputusan untuk menyertai program Protege Ready to Work adalah kerana faedah-faedah yang saya bakal perolehi. Contohnya, tunjuk ajar secara langsung daripada staf-staf yang sudah lama bekerja, pengalaman bekerja yang dapat saya gunakan di masa akan datang dan banyak lagi. Pengalaman saya sebagai Protege Ready to Work adalah saya dapat mengikuti proses-proses bekerja secara langsung dan melibatkan diri dalam bidang pekerjaan. Pengalaman ini merupakan pengalaman pertama kali yang saya perolehi kerana alam pekerjaan adalah sangat berbeza dengan alam pembelajaran. Value added yang saya perolehi selepas menyertai program Protege Ready to Work adalah saya dapat mengalami proses dan jalan kerja bersama staf-staf yang sudah lama bekerja dan menyumbangkan tenaga serta ilmu yang saya ada kepada mereka. Saya juga dapat belajar daripada staf yang sudah sedia ada tentang gerak kerja, terutamanya gerak kerja secara berkumpulan, menguruskan masa dengan baik dan meningkatkan kemahiran sosial. Nasihat saya kepada graduan di luar sana, cuba lebih proaktif dalam mencari pekerjaan. Jangan tertumpu kepada laman sesawang carian pekerjaan sahaja. Jawatan kosong boleh dicari di laman sesawang syarikat tersebut. Dan jika gagal pertama kali, terus bangkit dan perbaiki kesilapan. Contohnya, perhalusi resume, belajar cara bercakap ketika temu dega dan jangan cepat mengalah. Semoga berjaya. Okey, terima kasih tadi saudari ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada senarai syarikat-syarikat yang menyertai program RTW, iaitu contohnya Petronas, Telkom, Tenaga Nasional. Jadi graduan-graduan di luar sana jangan lepaskan peluang lah untuk sama-sama belajar seperti adik ni tadi, belajar di syarikat-syarikat yang dipaparkan di sini dan juga syarikat-syarikat lain di dalam Malaysia. Seterusnya, okey, tuan-tuan dan puan-puan graduan di luar sana, cara untuk memohon program RTW tadi adalah melalui boleh imbas, imbas QR code yang tertera dan juga layari laman sosial, media sosial Protege iaitu Instagram, FB, Twitter dan juga Telegram.
Jadi Nakib, seterusnya saya akan menerangkan mengenai program utama Protege pada tahun ini, program keusahawanan yang merupakan topik utama pada malam ni, iaitu program Engine. Engine ataupun new generation entrepreneur online bootcamp ni merupakan satu program, satu program di bawah inisiatif pemerkasa sebenarnya. Kerajaan telah memberi mandat kepada MIDEC untuk melaksanakan satu program bagi membantu rakyat menjana semula ekonomi negara sebenarnya. Dan juga program Engine ni sebenarnya juga merupakan salah satu program di bawah kerjasama MIDEC, KPT dan KBS. Alright, and then kita tengok pada belakang program Engine, ya. Siapa yang layak sebenarnya? Siapa yang layak untuk memohon ataupun untuk menyertai program Engine? Semua rakyat Malaysia, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 40 tahun, belia dan graduan, layak untuk memohon menyertai program Engine. And then kenapa MIDEC Protege ingin semua graduan dan belia menyertai program Engine adalah kerana ianya adalah bertujuan untuk mengurangkan pengangguran sebenarnya, mengurangkan kadar pengangguran di kalangan graduan dan juga belia di negara kita, tambahan pula di zaman pandemik ni. Jadi jika tiada orang yang ingin, tiada syarikat ingin mengupah atau melantik kita, kitalah jadi bos, kitalah jadi majikan kepada diri sendiri. Oleh itu saya sarankan kepada semua graduan belia di luar sana untuk menyertai program Engine, di mana program ini sangat bagus dan ia diberikan secara percuma lah. Sebelum saya teruskan kepada next penjelasan Engine, kita tonton dulu video penerangan mengenai Engine daripada Yang Maha Dato' KSU, Yang Maha Dato' Seri bin Dato' Ahmad. Jom kita tonton video penerangan Engine. Dan kini, fungsi Protege ditambah baik dengan turut menjadikan keusahawanan sebagai bidang pilihan utama graduan. Pelbagai program baru akan diperkenalkan di bawah Protege, antaranya program Engine. Program Engine atau New Gen Entrepreneurs Online Bootcamp ialah program bagi melatih graduan dan belia untuk memulakan perniagaan. Program ini dibangunkan oleh MIDEC melalui Protege dengan kerjasama agensi-agensi MIDEC iaitu SIDAR, SME Bank, Pernas, InScan dan juga Tekun Nasional. Graduan dan belia berumur 18 hingga 30 tahun akan dibantu untuk menceburi bidang keusahawanan secara percuma. Setiap peserta akan dilatih melalui latihan asas keusahawanan serta bimbingan perniagaan end-to-end dari business coach yang berpengalaman secara dalam talian selama 7 bulan untuk memulakan perniagaan ataupun mereka akan dipadatkan dengan perniagaan franchise atau franchise. Gelar mikro sebanyak 2,000 Malaysia akan diberikan kepada setiap peserta menyokong permulaan perniagaan mereka. Kepada graduan di luar sana, jangan lepaskan peluang permasalahan. Jom layari Twitter untuk pendaftaran program Engine dan ikuti media sosial rasmi Protege serta media sosial rasmi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDEC untuk mengetahui apa peluang-peluang yang akan ditawarkan. Let's start your career with Protege. Terima kasih bagi Dato' Isnu. So let's start your career with Protege. Right, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai kumpulan sasaran dan skop program. Kumpulan sasaran kita macam saya nyatakan tadilah graduan dan belia, tetapi pecahan dia ada kita pecahkan kepada dua saluran sebenarnya. Saluran satu adalah belia graduan yang baru memulakan perniagaan dan saluran dua adalah bagi belia yang berminat menjadi usahawan tetapi belum memulakan perniagaan. Bagi saluran satu penjelasan yang lebih
detail lebih lengkap akan diterangkan oleh Cik Edman by Seda SME Bank nanti, dan juga untuk saluran 2 akan diterangkan oleh Cik Syafiq nantilah, sebab saluran 2 akan dilaksanakan oleh Pernas dan saluran 1 oleh Seda SME Bank. Jadi agensi-agensi yang akan terlibat selain daripada Seda dan Pernas adalah Tekun Nasional dan juga Iskan. Tekun Nasional bagi membantu dalam menyalurkan geran mikro pemula perniagaan, dan juga Iskan membantu dari segi penyediaan ujian psikometrik. Alright, seterusnya kita tengok apakah manfaat program engine. Seperti yang dijelaskan oleh Datuk KSU tadi, manfaat program engine kepada graduan adalah latihan dan bimbingan perniagaan yang diberikan oleh MIDEC oleh kerajaan semuanya adalah secara percuma. Tuan-tuan dan puan-puan, graduan dan belia-belia di luar sana hanya perlu mendaftar dengan kami untuk menyertai program tersebut dan menghadirkan diri sepanjang program ataupun latihan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, graduan belia semua akan diberikan geran mikro permulaan perniagaan sebanyak RM3,000. Bila tuan-tuan dan puan-puan telah selesai tempoh latihan, hadir dengan jayanya tempoh latihan, sama ada di saluran 1 atau saluran 2, tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan geran mikro permulaan sebanyak RM3,000. Dan seterusnya, peserta tuan-tuan dan puan-puan akan dipadankan dengan perniagaan, franchise, pra-franchise dengan kos permulaan serendah RM2,000. Yang ini Cik Syafiq akan jelaskan dengan lebih lanjut lah. Dan yang paling utama, tuan-tuan dan puan-puan, graduan dan belia semua akan dibimbing oleh business coach profesional sepanjang tempoh program engine selama 8 bulan, 7 bulan ni. Tuan-tuan dan puan-puan akan dibimbing oleh business coach profesional supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menjana income, dapat menjana pendapatan, dapat membuat perniagaan dan dapat menjana income sebanyak RM2,000 sebulan bagi tempoh 3 bulan tu lah. Dalam tempoh program tu kita make sure peserta-peserta kita bantu sehabis mungkin peserta-peserta untuk menjana pendapatan. Alright. Dan seterusnya struktur latihan macam saya jelaskan tadilah, terdapat 2, dan penerangan lanjut mengenai struktur latihan ni saya serahkan kepada Cik Edmund dan juga Cik Syafiq lah untuk menerangkan mengenai struktur 1 dan struktur 2. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, graduan-graduan di luar sana, belia-belia semua, jom kita semua layari social media Protege, kita pohon untuk masuk program engine, boleh scan QR code, pilih saluran yang tuan-tuan dan puan-puan minat, sebab ini bisnes kita perlu minat, kita perlu ada that determination untuk kita buat bisnes. Lepas tu jalankan saringan kelayakan, dah mohon kena jalani saringan kelayakan, seterusnya join the program dengan jayanya, dengan tekunnya. Alright, dan alhamdulillah insya-Allah kita akan tamat sebagai usahawan yang berjaya. Jadi itu saja Cik Nakib daripada saya untuk penerangan secara ringkas mengenai program engine. Saya serahkan semula kepada Cik Nakib. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Zanariah di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, sama-sama jom kita sahut peluang ini. Okay, seperti yang diucapkan oleh yang berbahagia Datuk KSU tadi, kita akan jom start your career with Protege. Okay, kita ke slot seterusnya. Saya ingin menjemput panel-panel kita pada hari ini untuk ke sesi soal jawab mengenai program New Gen Entrepreneur Online Bootcamp atau nama singkatannya Engine. Okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian melalui Sekretariat Protege baru sahaja melancarkan program Engine ini pada 26 Ogos 2021 yang lalu. Program ini masih panas di pasaran. So sama-sama kita sahut peluang ini. Okey, sebelum itu saya ingin ingatkan semula kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya terdapat sebarang soalan, bolehlah ajukan di ruangan komen dan saya akan ajukan kepada panel selepas sesi
ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita ingin mengetahui lebih mendalam apa itu program engine. Okey. So kita mempersilakan panel-panel jemputan kita. Okey. Bersama-sama kita di sesi ini adalah panel kita tadi, Puan Zanawiyah, Ketua Sekretariat Protege, Encik Muhammad Syafiq, itu daripada Pernas, dan Encik Edmund Hassan daripada SEDA. Okey, saya akan mengajukanlah kiranya soalan ini kepada panel-panel kita. Okey, soalan yang pertama saya ingin mengajukan kepada Puan Zanawiyah. Okey, Puan, adakah perlu bayaran ke untuk peserta menyertai program ini? Soalan bocor ni Cik Nakib. Tadi saya dah cakap dah tak ada bayaran. Semuanya percuma. Semuanya percuma. Hanya perlu tekan butang-butang yang mana perlu untuk mengisi borang. Borang penyertaan sama ada di saluran SEDA ataupun saluran Pernas. Semuanya percuma. Okey, baik tu soal. Ini program percuma ya. So manfaatkan program ini. Okey, seterusnya soalan saya ingin ajukan kepada Encik Edmund daripada SEDA. Okey. Sekiranya saya berasal daripada negeri Sarawak dan berminat untuk menyertai program ini. Jadi, saya tiada dokumen SSM. Bagaimana saya ingin mengikuti program ini melalui saluran satu? Okey, memang kita difahamkan di Sarawak dia ada situasi unik di mana individu di bawah umur 21 dia ada kekangan untuk mendapatkan SSM. Jadi untuk itu kita sarankan dulu untuk mereka yang kalau atas 21 teruskan saja. Tapi kalau bawah 21 tu daftar dah dulu. Nanti kalau ada perkembangan terbaru kita akan update. InsyaAllah ada peluang kita akan masukkan. Okey, baik. Terima kasih Encik Edmund. Okey, soalan seterusnya saya ingin ajukan kepada Pernas Okey, bolehkah berikan contoh perniagaan franchise yang memerlukan modal perniagaan yang kecil? Okey, saya kiranya Encik Syafiq untuk respon. Terima kasih saudara pengurusi majlis Encik Nakib. Assalamualaikum semua, Puan Zanawiyah, Encik Edmund. Okey, kita soalannya pasal contoh perniagaan yang franchise yang mempunyai modal yang kecil So basically untuk pengetahuan semua lah, mana yang belum kenal lagi pasal franchise ni kan. Franchise ni dia sejenis kaedah pengembangan perniagaan kan. Ada orang buat guna licensing, franchising. So franchise ni dia cara kita nak berkembang. So dia terlibat dia antara dua pihak lah, franchisor dan franchisee melalui melalui pengikatan perjanjian. Okay, so bila kita sebut franchisee tu, bila kita sebut antara franchisor ni selalunya dia daftar franchise ni sebab dekat Malaysia kita unik sikit. Kita ada Akta Franchise 1998 yang govern franchise industri kita ni. So dia mensyaratkan setiap perniagaan ataupun syarikat yang ingin mengamalkan kaedah mengamalkan konsep franchise ni perlu berdaftar dulu dengan pendaftar franchise lah. So bila dia daftar tu selalunya mereka ada banyak dia daftar dia panggil sebagai package. Ada banyak pilihan package. Ada yang kalau contoh kita ambil F&B, dia ada banyak package besar ni macam contoh full-fledged restaurant, dia ada cafe, ataupun kalau ada package yang kecil sikit dia ada kios ataupun pushcart stall kan. So package ni disediakan supaya boleh memenuhi kehendak ataupun kemahuan public kat luar sana ataupun bakal franchisee mereka. So franchisee boleh memilih nak jenis yang besar ke, yang kecil ke, yang sederhana. So mana kata
memang ada penawaran pakej-pakej kecil franchise. Contohnya franchise menggunakan konsep kios ataupun push cart stall. So selalunya pakej-pakej ni bawah daripada 100,000 ataupun 50,000. Tapi untuk projek engine ni, bila kita berkolaborasi dengan Pernas, kita juga bagi peluang kepada peserta untuk memilih perniagaan pra-franchise selain daripada franchise. So dekat pra-franchise ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang tengok kita punya live ni boleh masuk dalam website Pernas, pergi klik dekat kita punya program BYOB ni. Sebab program engine ni dia guna platform BYOB, Be Your Own Boss. So dalam tu ada senarai perniagaan yang serendah 5,000 pun ada. So ada F&B, ada retail, ada services, ada education. So sama ada untuk perniagaan franchise ataupun pra-franchise. So betul lah, makna kata memang kita sediakan perniagaan franchise ni, dia ada pelbagai jenis pilihan supaya menepati kehendak seseorang franchisee tersebut. Kalau dia ada kemampuan lebih, dia ada modal lebih, mungkin dia boleh masuk ambil yang besar punya kan. Kalau yang kecil, yang ikut kemampuan macam-macam, kita kena tepuk dada tanya selera. Tapi kalau tak cukup modal untuk pembiayaan, untuk memulakan perniagaan franchise, kita ada Pernas lah untuk bagi pembiayaan, insyaAllah. So saya rasa dia memang ada pilihan. Perniagaan boleh visit kita punya website Pernas, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Encik Syafiq. Okey, so ada komen daripada Encik Syafiq. Serendah 5,000 boleh memulakan perniagaan Okey. Okey, so soalan seterusnya, kiranya soalan ni saya ingin ajukan kepada Puan Zanawiyah Okey Puan, pada ketika waktu pandemik ini, boleh kita tahu tak bagaimana program ini dijalankan? Okey. Cik Akib program engine memang akan dilaksanakan secara online lah, semua secara atas talian. Latihan dan juga bimbingan tadi, business coaching tadi semua di atas talian lah. So insyaAllah sekiranya berlanjutan tempoh PKP ni, program ni akan diteruskan jugalah, insyaAllah. Okey. Baik, begitulah namanya, dengan namanya New Gen Entrepreneurship Online Bootcamp. So kebanyakannya online lah pada ketika ini Okey, so saya teruskan lagi soalan. Kiranya saya ingin ajukan soalan ni kepada Cik Edmund untuk soalan yang kedua. Boleh tahu tak topik yang akan diajar oleh SEDA? Apakah modul yang diajar secara fizikal ataupun secara online? Okey, terima kasih Cik Nakib dan terima kasih atas soalan tu. Kita dalam program ni kita akan adakan 5 hari latihan, kita punya program tu, dan juga 4 kali sesi bimbingan lah. Dan dalam 5 hari tu kita akan ajar dalam 3 modul utama. Pertamanya ialah dari segi business, business model canvas, di mana kita tengok bagaimana kita nak menumpukan kita punya perniagaan tu untuk fokus yang betul. Pertamanya ialah dari segi menganalisa dan kita mengkaji siapa target audience kita. Sebab daripada business model canvas tu dia perlu pentingnya kita membuat perniagaan tu berdasarkan kepada consumer ataupun market. Kita tahu ada banyak masalah di luar sana apabila banyak peniaga dia hanya menumpukan kepada apa yang hendak dijual tetapi tidak mengkaji apa keperluan pengguna ataupun pembeli. Jadi dalam business model canvas ni kita buat kajian macam mana kita ajar macam mana kita boleh sesuaikan dengan target audience, dengan kita punya partner siapa kita kena bekerjasama untuk mendapatkan pelanggan yang lebih, dan juga channel-channel bagaimana kita nak memastikan bahawa produk kita cukup supply apabila supply diperlukan. Keduanya kita juga tengok pada design thinking. Ini adalah blok kedua yang kita rasa kita rasa sangat penting, sebab dalam design thinking ni kita nak tengok bagaimana kita nak memastikan bahawa produk kita sentiasa relevan dalam market. Kalau kita tengoklah sekalipun kita punya handphone lah, kita tengok setiap
ada yang setiap bulan, ada yang setiap 2 bulan handphone tu sentiasa update dia punya firmware. Jadi sebabkan untuk kita nak tengok bagaimana orang kata produk kita bersesuaian dengan keadaan semasa. Dalam perniagaan, contohnya perniagaan fashion, banyak perniagaan fashion dia hanya ada kita masa sebanyak 3 bulan sebelum dia, ialah kita kena berubah. Takkanlah kita pakai tudung yang sama, baju yang sama kita jual 5-6 tahun kan. Jadi dia ada fashion dan juga perkembangan masanya. Jadi kita kena sentiasa membuat penambahbaikan dalam menggunakan produk dia. Dan blok yang ketiga yang paling penting untuk perniagaan ialah dalam kemahiran untuk orang kata pengurusan kewangan. Okey. Ini satu keperluan yang banyak peniaga masih, walaupun dah lama pun peniaga pun masih lagi struggle, sebab ada masanya kita selalunya buat sale kita tinggi, tapi sebab bila kita tak ada pengurusan kewangan, ujungnya sale tinggi tetapi keuntungan tak ada. Dan selalunya bisnes ni lama kelamaan dia akan susut dan hujungnya dia akan tutup. Jadi kita kena perolehi satu orang kata skill perniagaan di mana kita boleh kaji perniagaan tu secara menyeluruh, di mana kita tengok semua aspek pengurusan kewangan supaya memastikan bahawa bisnes itu bertahan lama. Itu yang penting. Okey, baik. Terima kasih Encik Edmund. Okey, seterusnya saya akan ajukan soalan kepada Encik Syafiq. Okey, soalan kedua kepada Encik Syafiq. Okey, adakah perniagaan franchise ini boleh dijalankan secara part time dan bukan secara sepenuh masa? Ada komen daripada Encik Syafiq? Okay, thank you Encik Nakib. Soalannya boleh ke dibuat part time selain daripada separuh masa kan? Okay, secara normally lah, secara amnya memang franchise ni dia kebanyakan franchisor dia perlukan franchisee yang bagi komitmen full time, yang fokus. Banyak franchisor yang praktis dia perlukan franchisee yang bagi komitmen full time terhadap perniagaan mereka. Maknanya dia franchisee tu kena hands on lah, so that barulah perniagaan dia tu boleh berjaya. Maknanya dia tak buat remote, dia tak harapkan dekat dia punya pekerja saja. Tapi menjawab soalan Cik Nakib tadi tu, sekiranya ada perniagaan yang franchise yang boleh dilakukan separuh masa, dianya bergantung pada sistem dan kaedah pengoperasian sesuatu perniagaan franchise tersebut. Sekiranya franchise tersebut allow ataupun benarkan franchisee untuk membuat perniagaan separuh masa, maknanya part time, maknanya boleh lah, tapi dengan syarat dengan kebenaran daripada franchisor ataupun sistem ataupun kaedah pengoperasian franchise tersebut dia benarkan untuk franchisee beroperasi separuh masa. Tapi dia nak jadi franchisee yang baik ni senang je, dia kena patuh dan ikut sistem franchise yang telah ditetapkan oleh franchisor. Kalau franchisor kata full time, kena buat full time lah. Kalau part time, kena buat part time. So dia depends on the system dan juga kaedah pengoperasian sesuatu perniagaan franchise tersebut. Tapi secara keseluruhannya yang sepanjang pengalaman saya ni, memang kebanyakan franchisor dia perlukan franchisee yang operate secara full time. Ada yang even training sendiri pun, sebelum kita nak start niaga ni, kadang-kadang franchisor minta franchisee attend dulu training untuk belajar macam mana nak menguruskan operasi day to day operation, pengurusan kewangan. So dia minta franchisee sendiri untuk attend training, untuk datang latihan. So dari situ kita dah boleh nampak kebanyakan ni dia perlukan yang 100% komitmen full time daripada franchisee lah. Ya, Cik Nakib. Okey. Okey, baik. Terima kasih Encik Syafiq. Okey, so kalau kita maksudnya kalau kita berniaga ni, kita berniaga secara serius lah senang ceritanya.
So Betul. part time, full time lagi bagus kita buat full time lah, fokus pada business. Okay, so saya lihat banyak soalan-soalan yang diajukan oleh penonton kita di ruangan komen. So kita akan ke soalan yang pertama. Okay, daripada Cik Ahmad Zulfitri. Okay, adakah coach yang terlibat dalam program ini mempunyai pengalaman dalam pelbagai bidang perniagaan seperti sektor pemakanan, pertanian, teknikal dan pembinaan? Saya kira soalan ini saya tujukan kepada Seda lah ya. Okey. Boleh. Okey, dari segi coach-coach yang kami ada, kita ada 10 orang coach kesemuanya. Mereka kesemuanya memang ada pengalaman dalam semua sektor pemakanan, pertanian, teknikal dan pembinaan. Dia ada pendedahan lah bagi kami. Mereka sama ada terlibat secara langsung ataupun dari segi customer-customer yang kami ada lah. Setiap tahun kami ada lebih kurang 250 kata peniaga-peniaga yang dari segi orang kata pendedahan perniagaan dari pelbagai orang kata sektor, dari segi perniagaan makanan sampai ke construction sampai ke oil and gas. Jadi kita memang ada pendedahan semua tu. Jadi tu sajalah saya jawapannya. Ya. Okey. Okey, baik. Terima kasih Encik Aiman dari Seda. Okey, so saya teruskan kepada soalan kedua daripada penonton kita ya. Okey. Soalan daripada Jita Demuda. Okey, program 12 bulan ada peluang diserap sebagai pekerja tetap? So saya kiranya saya ingin ajukan kepada Puan Zanawiah lah. Okey. Yes, kalau untuk program Protege RTW, program 8 hingga 12 bulan, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh majikan syarikat, yes, tuan-tuan dan puan-puan akan boleh diserap di syarikat tersebut lah, tertakluk kepada kesesuaian tuan-tuan dan puan-puan di syarikat tersebut lah. Tapi insyaAllah jalani latihan dengan penuh komited, boleh diserap di syarikat tersebut, insyaAllah. Okay, baik. So insyaAllah ada peluang. So itu respon daripada Puan Zanawiah. Okay, kita teruskan lagi soalan yang berikutnya. Okay, daripada Farid Bintang. Ya, Farid Bintang bergerma 8 ya. Okay, Assalamualaikum tuan. Okay, geran yang diberikan tu perlu dibayar semula ke? Okey, so saya kira soalan ini saya ajukan lagi sekali lah kepada Puan Zanawiah. Okey, terima kasih Cik Farid ya yang bertanya. Tak perlu. Geran yang diberikan oleh kerajaan melalui media Protege tidak perlu dibayar semula lah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu mengikuti program tersebut daripada awal sehingga tamat program lah. Itu saja Cik Nakib. Okey, baik. Okey, terima kasih. Harapnya Cik Farid menerimalah jawapan saya. Okey, kita teruskan lagi soalan seterusnya daripada audiens kita. Okey. Allah. Soalan ini berbunyi, saya belum ada perniagaan tetapi ingin memulakan perniagaan. Kalau perniagaan itu tiada dalam list franchise Pernas, boleh ke saya buka perniagaan tersebut? Okey, saya minta Cik daripada Pernas lah. Itu Encik Syafiq. Okey, terima kasih. Boleh tulis Jawi nama, Nuzul Afifah. Okey. Ni mesti dia dah buat homework ni, dia dah check kita punya website, dia dah tahu sebersikit berkenaan Protege. Mungkin dia tengok kita punya perasmian tu lagi, program engine ni. So kalau perniagaan tu tiada dalam list franchise Pernas, boleh ke saya buka perniagaan sebut? Okey. Dia list jenama franchise ataupun pra-franchise yang berkolaborasi di dalam program BROB Engine ni. Dia memang kita paparkan dalam kita punya website Pernas. So
Kalau sekiranya tak ada yang dah browse semua franchise dah browse, franchise pun tengok semua rasa tak ada yang berkenan di hati, mungkin ada jumpa dekat luar sana yang mengamalkan perniagaan franchise ataupun franchise ni. So puan boleh terus approach mereka dan nyatakan hasrat untuk menjadi franchisee kepada sesuatu jenama franchise sebutlah sekiranya dia perniagaan franchise. So dalam masa yang sama boleh minta bantuan daripada Penas juga untuk sama-sama kita approach that particular brand ataupun business tu. Tapi dekat Penas ni kita hanya allow perniagaan yang patuh syariah sajalah. Maknanya kalau dia franchise dia patuh syariah, kalau dia buat services dia patuh syariah, dia makanan dia patuh syariah. So yes, kita allow lah puan. Okay, thank you Cik Nakib. Okey, baik. Terima kasih ya. Itulah tak sempat nak mengeja balik. Itu jawapan kepada Nurul Afifah. Okey, soalan seterusnya. Okey, daripada Nazrin Nazimuddin. Okey, sekarang ini saya sudah mula menjual sayur-sayuran secara kecil-kecilan dan ingin tanam kunyit 1 juta biji. Oh, banyak tu. Boleh ke melalui program engine ini? Okey, saya rasa mungkin saya perlukan respon daripada Encik Edmund. Ya, InsyaAllah saya rasa ini adalah satu peluang yang amat baik untuk Cik Nazrin untuk dia masuk dan buat latihan lah, provided that company tu baru lagi. Seperti mana syarat kita ialah pada kurang daripada setahun ataupun up to 3 years kalau ada orang kata perluasan. Jadi this is the perfect opportunity untuk mohon dan kita akan tengok kelayakan-kelayakan lain lah. InsyaAllah. Okey, baik, terima kasih Encik Edmund ya. Okey, harapnya Encik Nazrin bolehlah teruskan tanamannya untuk tanam sebanyak 1 juta tersebut. Okey, so soalan seterusnya adalah daripada Encik Muhammad. Okey. Apakah way forward selepas program bagi peserta yang telah mempunyai perniagaan yang menyertai program engine ini? Okey, so saya kira saya ingin ajukan soalan ini kepada Encik Syafiq lah. Okey. Selepas program bagi peserta yang telah mempunyai perniagaan yang menyertai, maknanya dia ni peserta dia dah ada perniagaan lah, dia nak sertai saluran 2, tapi saya rasa saluran 1 lagi tepat kot, sebab yang untuk orang dah berniaga. Macam saluran 2 ni tuan-tuan dan puan-puan, sekejap saya cuba fahamkan soalan ni. Way forward selepas program bagi peserta yang telah mempunyai perniagaan yang menyertai program engine. Maknanya dia dah ada perniagaan, dia nak join program engine kan. Saya rasa yang ni untuk saluran 1, sebab saluran 2 ni kita fokus kepada graduan yang belum ada perniagaan, yang ingin berniaga, dan peluang kita bagi untuk perniagaan tu adalah untuk menjadi franchisee ataupun pra-franchisee. Boleh ke Cik Man saya pass? Boleh. Okey, terima kasih Cik Syafiq dan juga Cik Muhammad. Okey, atas soalan ni. Saya rasa ini soalan yang ramai orang nak tahu. Lepas habis latihan ni apa akan jadi. Jadi insyaAllah bila dah perniagaan tu dah berkembang dengan skill yang kita dah dapat daripada latihan ni dan juga kita punya bimbingan ni, kita nak tahu apa kita boleh, macam mana kita nak berkembang lagi. Jadi di SEDA dan SME Bank kita ada juga orang kata apa, fasiliti-fasiliti lain yang kita boleh gunakan untuk bantu usahawan, seperti produk kami yang bernama Score Access. Tapi Score Access ni bukan sahaja untuk yang peserta dalam program ini sahaja, ia terbuka pada mana-mana usahawan yang hendak memohon untuk pembiayaan. Jadi dia boleh pergi kepada Score Access, you boleh google perkataan scoreaccess.com.my itu ataupun Score Access untuk membuat permohonan untuk pembiayaan. Jadi pembiayaan yang kita ada di Score Access ni, this is a one stop orang
orang kata apa, one stop portal untuk pembiayaan sama ada daripada SME Bank ataupun daripada syarikat-syarikat orang kata pembiaya-pembiaya lain yang bekerjasama dengan SME Bank. Antaranya ialah Bank Rakyat dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah satu peluang untuk berkembang lebih daripada grant yang telah disumbangkan melalui program Engine ni, dan juga untuk mendapatkan juga pembiayaan yang lebih banyak untuk perniagaan yang berterusan. Okey, terima kasih Encik Edmund juga respon kepada soalan ni ya. Okey, so saya kiranya soalan terakhir lah untuk kita sesi pada malam ini ya. Daripada Kupis. Okey, Perlis Homi. Okey, Assalamualaikum tuan dan puan. Tuan, saya punya 2 buah food truck. Di akhir tahun ini saya ingin mengubah suai dijadikan mobile home caravan. Okey. Akan saya tetapkan di Langkawi, difahamkan sektor pelancongan akan dibuka semula. Apakah pandangan pihak tuan ya? Saya ajukan soalan ini kepada Encik Edmund. Okey, kita memang dengar banyak orang kata desas-desus, dan saya rasa insya-Allah bila dah orang kata kita dapat vaccination rate yang lebih orang kata community kelompok ni kan, kata imunisasi kelompok ni yang lebih besar, apabila kita capai tahap imunisasi yang lebih tinggi, kita akan nampak orang kata lebih kebebasan lah untuk aktiviti orang kata aktiviti komersial lah, lebih-lebih lagi dalam pelancongan. Kalau tidak luar negara, ke dalam negeri, dia most likely people akan sekarang ni yang difahamkan ramai yang nampak bahawa pelancongan dalam negeri ni adalah salah satu daripada industri yang akan dibuka selepas kita dapat imunisasi kelompok. Saya rasa ini merupakan satu peluang yang baik untuk peniaga-peniaga kita apabila kita dah mula buka ekonomi sedikit demi sedikit lah. Kita rasa macam, yalah, ada teori yang mengatakan bahawa bila dah buka balik semula sempadan, saya rasa ramai yang akan orang kata apa, lepas dendam untuk melancong semula, untuk berjalan-jalan semula bersama dengan family setelah sekian lama kita dalam orang kata apa, dalam lockdown ni lah. Itu merupakan satu peluang yang baik lah. Cuma kita kena beringat bahawa at the end of the day, dia punya bila untuk orang kata untuk pelancongan ni, dia banyak bergantung pada lokasi. Jadi kita perlu teliti juga, sebab itulah kita bagi business model canvas punya kursus untuk meneliti segala aspek perniagaan tu dulu sebelum kita terjun masuk dalam perniagaan tu tanpa kita mengkaji faktor-faktor lain, kan, saya rasa. Nakib unmute. Sorry, Nakib tak dengar, mute. Okey, maafkan saya. Ada gangguan sedikit di rumah. Okey, so kiranya ada soalan lagi ke daripada penonton untuk sini? Okey. So, ini kiranya soalan terakhir lah. Soalan penutup ni kita ajukan kepada Puan Zanawiyah. Okey, daripada Wah Aziz Assalamualaikum. Sampai berapa tahun selepas graduasi untuk mohon program Protege RTW ini, Puan? Okey, Puan. Cik Wah Aziz ya, untuk program RTW kita tak ada had umur. Maksudnya tertakluk kepada syarat-syarat syarikat. Jadi syarikat yang menentukan kriteria had umur tu lah. Jadi kalau Cik Wah Aziz ingin memohon, silalah kemukakan resume kepada Protege. Tiada had umur untuk program RTW. Terima kasih Nakib. Okey, baik. Okey, kiranya itulah soalan terakhir untuk sesi kita pada hari inilah.
Okey, terima kasih diucapkan kepada ketiga-tiga panel kita, Puan Zanawiyah daripada Ketua Sekretariat Protege, Encik Muhammad Syafiq daripada Pernas, Encik Edmund daripada SEDA. Okey, berkaitan ulasan-ulasan dan jawapan-jawapan yang telah dikemukakan oleh tuan-tuan dan puan. Okey, disebabkan masa yang mencemburui kita, jadi itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Okey, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lagi sekali lah kepada panel-panel kita. InsyaAllah kita akan sekiranya ada masa lagi di waktu lain, kita akan kongsikan inisiatif terbaru Kementerian kepada graduan dan belia di luar sana. Okey, baik. Kepada graduan di luar sana, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial rasmi untuk mengetahui program-program terbaru yang kami tawarkan kepada anda semua. Antaranya adalah program Engine seperti yang dikongsikan oleh panel-panel kita sebentar tadi. Okey, kita juga akan bersiaran melalui program On Air with Protege. Okey, sebuah program berkonsepkan webinar perkongsian dari pemain industri mengenai bidang-bidang keusahawanan dan kebolehpasaran. Program ini akan bersiaran setiap hari Jumaat jam 3.30 petang 2 kali sebulan. Pastikan jumpa kami di laman Facebook Protege. Okey, dan akhir sekali adalah program Temuduga Terbuka secara atas talian yang menawarkan peluang-peluang penempatan, peluang-peluang temuduga bersama syarikat-syarikat pelaksana di bawah Protege. Okey, kiranya itu sahaja masa yang kita ada untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesi kita, jom kita saksikan sedikit video perkongsian dari Datuk Dr. Muhammad Fajlah Kamsah. Mari kita sama-sama memahami dan mengambil iktibar daripada video ini. Sehingga kita bertemu lagi di dalam slot seterusnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Dr. Haji Muhammad Fajlah Kamsah aka Tok Abah. Dan Tok Abah hari ini nak bercakap tentang tips untuk menjadi orang yang bersyukur. Ya, sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya, pertama-tama kita kena peka tentang keperluan untuk kita bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah akan tambah-tambah nikmat kepada kita. Kita kena bersyukur dari segi hati, bersyukur pada lisan, bersyukur pada amalan. Dan Allah mengesahkan yang kebanyakan kita kurang bersyukur dengan firman-Nya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Surah As-Saba ayat 13. Dan amat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Jadi takut-takut anda dan Tok Abah masuk golongan yang tidak bersyukur. Sebab wala in kafartum inna azabil syadid. Barang siapa yang tak bersyukur, seksaanku amat pedih. Itu satu. Ya, dan insya-Allah itu satu perkara yang kita kena pesan dan pesan keperluan kita untuk bersyukur. Nombor 2, apa tip untuk lebih bersyukur? Lakukan setiap perkara dengan yang terbaik. Sebab kadang-kadang kita lebih kurang je lah, aku dah biasa ni, lebih kurang. Ya, bila sepotong hadis yang kita selalu war-warkan, kita selalu dengar para asyidah sebut, walakinnallaha yuhibbu minal amili idza amila ayyusin. Tetapi Allah kasih pada seseorang yang melakukan suatu perkara tu, dia buat dengan cara yang tekun, dengan terbaik. Ni hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi jom kita buat apa pun dengan terbaik supaya Allah sayang kat kita. Itu tanda kita orang yang bersyukur. Dan ini salah satu tip yang sangat sering kita lupakan. Buat apa pun terbaik. Tidur cara terbaik, bangun tidur cara terbaik, pergi ke amalan ke bilik air cara terbaik, pakai baju cara terbaik, makan minum cara terbaik. Kalau kita sentiasa fokus kepada buat apa pun terbaik, kita akan landasan untuk jadi orang yang lebih bersyukur, insya-Allah. Nombor 2, nombor 3. Bila kita bersyukur, kita berkongsi nikmat. Orang yang dapat nikmat ataupun rezeki yang berkat, kalau sedikit rasa cukup, kalau banyak maka dapat diagih-agihkan. Bantu orang lain tanpa syarat dengan banyak bersedekah.
kongsi nikmat, maka Allah akan berikan kita limpahan rahmatnya. Ya, Allah akan bantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Tanda bersyukur, berkongsi nikmat kehidupan kita dengan orang lain. Ya, so ingat hakikat itu. Nombor 3, nombor 4, tak pernah rasa memiliki. Semua yang kita ada ni adalah milik Allah. Anak yang kita ada milik Allah. Jadi kalau anak kita diambil oleh Allah, of course kita sedih, of course kita menangis, tapi kita kena redha. Itu orang yang bersyukur. Ya, isteri kita, suami milik Allah. Semua rumah kita milik Allah sebenarnya, tetapi kerana kita terlepas pandang, tidak pernah rasa memiliki, semuanya milik Allah. Nombor 4, tip untuk bersyukur. Nombor 5, mudah memaafkan orang lain. Tu Tok Abah pesan kat diri Tok Abah sejak 40 tahun yang lepas. Di mana-mana Tok Abah bercakap, Tok Abah kata, maafkan semua orang sebelum tidur tiap-tiap malam. Untuk mereka yang bekerja kat pejabat di mana-mana, bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Kalau nak minta maaf sekarang, mana tahu esok kita tak wujud di dunia. Jadikan setiap hari kita macam hari terakhir, kita akan jadi orang yang bersyukur, sentiasa memaafkan orang lain. Tip nombor 5. Nombor 6, tidak rasa iri hati, ya, atau sombong diri. Jiwa kita jiwa mereka. Orang lain berjaya, kita rasa kita sama-sama berjaya. Macam dia je yang aku pun boleh, ternyata aku tak nak. Ini namanya orang yang tidak bersyukur. Orang yang benar-benar bersyukur, orang lain berjaya, kita tumpang gembira. Orang lain berpoligami, Tok Abah pun rasa, ya Allah bestnya, yang syukurnya dia dapat berpoligami, berlaku ni, nak juga tapi tak berani. Ya, kita rasa kita bersyukur. Itu orang yang bersyukur. Orang lain dapat, kita gembira. Orang lain gagal, dia kesiannya, dia tak dapat berpoligami, isteri tak bagi, tak nak sign, lah kesiannya, terpaksa putus tunang pula dengan calon yang kedua, kesiannya. Kita pun simpati macam kita yang tak dapat berpoligami. Faham ke faham? Faham, ya. Dan tidak iri hati dan jiwa mereka, ya. Nombor 7, tidak mudah rasa sedih ataupun gelisah. Kita orang yang bersyukur, orang yang redha, ya. Orang yang bahagia mungkin tak bersyukur, tapi orang bersyukur pasti bahagia. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur. Bersyukurlah, anda pasti akan bahagia. Itu tip nombor 7. Nombor 8, sentiasa berterima kasih kepada sesiapa pun yang membantu kita, termasuklah pembantu rumah, ya, orang yang kat kedai, kat restoran, ya, siapa-siapa grab food, kita berterima kasih dengan lafaz kita, dengan usaha kita, dengan tindak tanduk, sentiasa berterima kasih, maka itu tanda bersyukur, ya. Dan satu lagi, untuk memudahkan kita untuk bersyukur, lihat orang yang kurang daripada kita. Dari segi hal-hal dunia, tengok orang yang kurang daripada kita, kita akan mudah bersyukur. Aku ada kereta buruk, dia tu cuma ada motosikal. Aku ada motosikal kapcai, dia basikal aja yang dia mampu. Jadi tengok orang yang kurang daripada kita, kita akan mudah bersyukur, InsyaAllah. Dan akhir sekali, ya, kita yang tidak pernah mengeluh, ya, ataupun sesal dengan kekurangan yang ada pada diri kita, sebab Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak dapat apa yang kita mahu, tapi kita akan dapat apa yang kita perlu dan yang kita layak dapat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.